Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi as-siyam wal qiyam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini, di awal Ramadan 1441 Hijriah, hari ini kita sudah masuk hari yang ketiga. Hari yang ketiga Ramadan. Alhamdulillah, kita dapat menghidupkan majlis ilmu kuliah duha online di Facebook Masjid Negara Malaysia. Tajuk perbincangan kita pada kali ini masih lagi di dalam hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan. Mungkin para jemaah tertanya ataupun bertanya, apakah makna Ramadan? Ramadan tu makna apa? Kita ni kadang-kadang tahu benda tapi tak tahu dia punya maksud, kan? Maka sangat penting untuk kita mengetahui maksud Ramadan. Kata di para ulama, Ramadan ambil daripada perkataan ar-ramdu. Ar-ramdu dengan makna panas. Ar-ramdu dengan makna panas. Sebab apa? Sebab waktu orang Arab atur dia punya bulan dulu sampai ke Ramadan kan daripada Rabi'. Rabi' itu makna musim bunga. Bila mari kepada Ramadan sampai waktu panas, maka dia letak sini panas. Itu satu. Ada juga dengan makna ar-ramdu dengan makna kepanasan. Bila kita tak minum air, tak makan, panaslah di dalam maidah kita ni panas. Kerana itu akhirnya dia keluar wap. Bila keluar wap itu berbau, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu, la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi nilainya di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Jadi oleh kerana kita ni kosong, maidah kita kosong, usus perut kita kosong, maka wap tu keluar. Ada juga ulama mengatakan panasnya Ramadan yang untuk membakar dosa-dosa anak Adam. Walaupun Ramadan ini seperti yang telah saya sebut, Allah SWT syariatkan puasa mengikut bulan qamari. Kita bulan ada dua kan, bulan syamsi, Januari, Februari itu ikut matahari, kerana itu dia tak berubah. Musim panas, bulan 9, contohnya, bulan 8 kan. Tapi Ramadan, oleh kerana dia ikut bulan qamari, maka dia berubah, bertukar-tukar. Tahun ni kita duduk di musim sederhana, kan? Bulan 4, sederhana lagi lah. Masuk bulan 5, biasanya panas tu, panas kuat. Bulan 6. Ana waktu di Malaysia ni tak terasa sangat. Semalam pun hujan, kita kata Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau waktu ana belajar di Madinah dulu, kita terasa sangat tuan-tuan. Kerana itulah pihak universiti, bulan 6, 7, 8 ni diberi tiket. Kita boleh balik bercuti di Malaysia menikmati udara sejuk. Kita duduk di sana panas, balik-balik sini, Masya Allah, orang sini kata panas dah, tapi kita kata sejuk. Maka pertukaran musim
Ramadan itu sekali di musim panas, sekali di musim sejuk, supaya manusia ni ada ingatan dia. Bila kita puasa di musim panas, Masya Allah kita kata Allah seronoknya puasa di musim sejuk, kan? Tak terasa kita. Tak terasa kita hari berlalu sejuk, kan? Tapi kalau kita puasa musim sejuk, kita kata Masya Allah seronoknya puasa musim panas. Sebab apa seronok? Belum nak buka puasa tu habis macam-macam asir, macam-macam jus, macam-macam air dah kita letak depan. Ada air sejuk, ada air tebu, kan? Ada air oring. Itu dipanggil supaya manusia ni sentiasa bersyukur dan bersabar. Mari musim sejuk kita syukur. Pendek malam, pendek siang. Suasana pun nyaman kata orang sejuk, kan? Tapi bila mari musim panas, Masya Allah, tabarakallah, kita perlu sabar banyak. Pagi-pagi lagi sudah panas, subuh awal, maghribnya lambat. Itu di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan bulan itu berbeza-beza. Jadi sekali musim panas, sekali musim sejuk, sekali musim rabi', musim bunga, sekali musim meluruh. Maka kita berpuasa dalam sepanjang hidup kita ni beberapa kali melalui pertukaran musim. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala hikmah diletaknya Ramadan itu pada musim-musim yang berbeza. Maka bila mari musim panas, kita sabar banyak. Bila mari musim sejuk, kita syukur banyak. Kita kata Alhamdulillah. Tak terasa pula puasa. Hari ini zaman kita, hari ini musim panas ke musim sejuk. Kalau tuan-tuan kena perangkat PKP macam ni, tak terasa panas sejuk. Aircon yang terasa panasnya, bila mari bil listrik nanti, baru terasa panas, kan? Masya Allah, tabarakallah. Kepanasan Ramadan itu sendiri akan membakar dosa-dosa anak Adam. Dosa-dosa manusia. Karena itu nama dia Ar-Ramdu dengan makna panas. Ada juga para ulama yang mengatakan panasnya Ramadan dengan suasana. Bila kita suka baca Quran, kita dengar tazkirah, kan jiwa kita ni terbuka. Perbezaan yang sangat ketara, yang sangat nyata para jemaah sekalian, kalau masjid dibuka, kita nampak berduyun-duyun musliminnya, muslimatnya, kanak-kanaknya datang ke masjid untuk ihya Ramadan. Di mana? Di masjid. Maka suasana itu dia panggil panas itu banyak. Panas mendengar tazkirah yang menyentuh perasaan kita, yang menyebabkan kita menjadi orang yang insaf, sedar, muhasabatun nafsi, muhasabah diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kenapa? Supaya kita tahu kita sekarang ini berada dalam suasana yang sepatutnya kita kena tahu dan kita kena ingat. Itu muslimin dan muslimat dari sudut makna Ramadan. Kita tahulah makna Ramadan daripada kepanasan. Baiklah para jemaah sekalian, saya teruskan lagi di antara hikmah. Al-hikmah min masyru'iyyati siyam, hikmat Ramadan ataupun puasa. Bila sebut dia Ramadan dengan puasa itu ada sedikit perkara yang berbeza. Contohnya saya buat risalah ni, tajuk dia Risalah Puasa dan Ramadan. Sebab apa? Ramadan itu bekas. Bekas yang besar untuk kita isikan. Di antara pengisian yang wajib, yang fardu, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka bulan Ramadan itu bulan turun Al-Quran. Siapa dia bertemu dengan bulan Ramadan, falyasum, maka wajib dia kena puasa. Kita mengatakan marhalah sejarah puasa itu awalnya Allah Ta'ala beri pilihan. Siapa nak puasa boleh. Nak bayar fidyah boleh, kan? Tapi bila mari faman syahida minkum syahra falyasum, bila mari Ramadan kamu kena puasa, maka pada saat itu tak boleh lagi kita apa? Tak boleh lagi kita nak pilih-pilih, kita kata la, tidak ada pilihan. Orang muda-muda kata no choice. Ma fi ikhtiar. Mesti kena puasa illa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun.
orang yang sakit, termasuklah kibarusin, orang tua-tua yang tak larat nak puasa. Ataupun orang musafir yang cukup marhalahnya, mereka berhak diberi kelonggaran untuk buka puasa, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, mereka kena ganti pada hari lain. Andaikan para jemaah sekalian, puasa itu macam salat juga. Contohnya orang perempuan haid tak boleh puasa. Dan dia tidak perlu ganti. Sukalah orang perempuan kan. Orang perempuan nifas, bersalin di bulan Ramadan, tak payah ganti. Maka ramai orang merancang untuk bersalin di bulan Ramadan. Contohlah, siapa dia musafir, travel, tak payah ganti. Jadi ramai orang musafir di bulan Ramadan. Tapi Allah katakanlah, fa'iddatum min ayyamin ukhar, mu kena ganti pada hari lain. Seperti yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Baqarah, bermula daripada 183, 184, 185, itu ayat-ayat tentang puasa. Maka para jemaah sekalian, itulah hikmah, itulah rahsia puasa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kita wajib berpuasa dan kita boleh berbuka dengan sebab-sebab yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi kena ganti pada hari lain. Orang perempuan, Allah beza di antara puasa dengan solat. Kenapa? Orang perempuan uzur, haid, nifas, kalau dia mari haid, mari nifas, tak payah puasa. Maaf, tak payah puasa betul. Juga tak perlu solat. Bukan tak perlu, tak boleh solat. Tapi, solat tak payah ganti. Puasa tak boleh puasa, tapi kena ganti. Itu perbezaan. Kenapa? Para ulama kata, di antara hikmahnya, sebab solat berulang setiap hari. Kalau setiap bulan kena qada solat 10 hari haid, 50 waktu, maka jawabnya orang perempuan ni, kerja dia qada solat, tunai solat. Nak solat sunat, tak ada peluang. Sebab qada belum habis. Kan? Asyik duk qada je. Tapi oleh kerana Ramadan ini sebulan dalam setahun, 30 ataupun 29 hari, kamu cuti di antara 8 hingga 10 hari, takkanlah dalam masa 330 hari, setahun kita ada 360 hari kan, lebih kurang. Takkanlah dalam masa 330 hari lagi kamu tak mampu nak puasa, nak qada yang sebulan yang kamu tinggal atau 10 hari yang kamu tinggal. Kita kata itu kelemahan kita. Hasil daripada lemahnya kita di dalam menyusun atur jadual hidup yang saya namakan manajemen ibadat. Kita tahu para jemaah yang hebat-hebat ni, terutama sekali murid-murid yang belajar di ibu negara. Nah, kita ikut kuliah di masjid negara contohnya, ramai orang bandar. Ada yang pegawai-pegawai tinggi, ada yang pegawai-pegawai biasa, kan? Tetapi manajemen dari sudut pengurusan, kita kata Masya Allah dapat ISO. Cuma yang perlu kita tingkatkan, bagaimana manajemen kita dalam sudut ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Adakah kita dapat ISO agaknya? Oh, saya susun jadual bagus. Solat berjamaah, solat qabliyah, ba'diyah tak miss. Salatul duha jalan, solat witir ada, dan puasa sunat, puasa wajib. Orang yang dapat menyusun zikir-zikir pada waktu pagi, pada waktu petang, zikir dalam pergerakan, makan, minum, kita kata inilah manusia yang hebat. Kenapa dia hebat? Sebab apa? Sebab dia termasuk di kalangan orang yang pandai manajemen ibadat, menyusun jadual ibadatnya begitu mantap. Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam ayat yang saya baca dalam siri yang lepas, hari ini kita baca lagi. Tuan-tuan tanda yang ada Quran, tanda ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperdukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diperdukan ke atas orang yang dulu daripada kamu. Alhamdulillah, dalam siri lepas saya dah sebut tentang bagaimana puasa orang dulu, 23 jam.
Yang kita nak fokuskan dalam hikmah kita ni, la'allakum tattaqun. Allah kata, mudah-mudahan kamu, semoga kamu, para ulama tafsir kata, la'alla, mudah-mudahan, kalau mari daripada Allah Ta'ala itu menunjukkan bahawa benda tu jadi. Bukan kata, boleh jadi, boleh tidak. Bila Allah kata, la'allakum tattaqun, aku nak kamu menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan, kamu akan jadi. Maka, bagaimana kita nak jadi orang bertakwa? Bagaimana kita nak merealisasikan hikmah, objektif, maqasid disyariatkan puasa ini? Bagaimana kita nak buat? Maka jawabnya para jemaah sekalian, iaitulah dengan kita merealisasikan takwa di dalam hidup kita. Bagaimana saya nak jadi orang bertakwa? Mesti akan timbul soalan-soalan. Nak jadi orang takwa, cakap mudah, kan? Tetapi dari sudut realitinya, dari sudut betul-betul, macam mana kita nak jadi orang bertakwa? Jawabnya, takunu bittiba'i, dengan cara kita mengikut syariat Allah Azza wa Jalla, peraturan yang Allah Ta'ala telah sebut. Dengan tauhid yang murni. Solat yang terjaga. Khusyuknya, rukun syaratnya, kan? Kemudian, ini, puasa yang kita puasa dengan cara yang benar-benar. Kita lihat nanti bagaimana kita nak puasa dengan cara yang baik. InsyaAllah saya dah sebut pada para jemaah dalam risalah yang telah kita tunjuk semalam, iaitulah risalah amalan di bulan Ramadan dan lain-lain risalah yang telah saya sebarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para penonton sekalian, insyaAllah. Kita lakukan ibadat dengan cara betul, mengikut syarat-syaratnya, mengikut kaedah-kaedahnya, dan mengikut adab-adabnya. Masya Allah, tabarakallah. Maka dinamakan as-siyam madrasah. Kata ulama, puasa itu sebagai satu sekolah yang mendidik manusia untuk melakukan ketaatan dan mengikis daripada jiwanya sifat-sifat kotor, keji dan sifat-sifat yang tak baik. Maka jangan pula ada macam timbul soalan, orang tanya, ustaz, macam mana ni ada orang puasa tak solat? Kita kata ini manusia ajaib. Ini manusia apa? Manusia ajaib. Kaif manusia ajaib? Bagaimana kamu boleh puasa, kamu tak salat? Kita kata, wallahi ya akhi, ini di antara manusia yang pelik. Solat rukun Islam yang besar, ba'da syahadatain, selepas 2 kelima syahadah. Kemudian baru mari zakat dan puasa. Tiba-tiba kamu tinggal yang ni, ambil yang ni. Macam mana? Masyhur kita dengar kata-kata, as-salatu imaduddin, salat tu tiang agama. Bagaimana sebuah rumah boleh terbina tanpa tiang? Dia kata ada rumah tu PPRT tak ada tiang, dia pakai naik gitu je. Tapi dinding tu sebagai tiang. Yang kata langsung tak ada tiang, macam mana kita nak letak atap, kan? Jadi tiba-tiba kita kata rumah ni ada atap, tak ada tiang. Runtuh tak runtuh? Runtuh jawabnya. Macam mana kamu puasa tak salat? Kita kata ini ajaib. Jadi kita sentiasa melakukan ketaatan, ini syarat nak menjadi mentakwa, nak orang bertakwa, melakukan ketaatan yang pertama. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik, maksiat-maksiat yang zahirnya, yang batinnya. Yang ketiga, menilai balik taksir ataupun kecuaian kita di dalam melakukan ibadat, dalam melakukan ketaatan. Maka di sinilah kita perlu kepada istighfar, perlu kepada banyaknya murajaah, muhasabatun nafsi, khususnya di saat kita ini. Alhamdulillah dalam siri yang lepas, saya dah bawa 7 hikmah keindahan ibadat puasa. Di antaranya muhasabatun nafsi, kita tengok diri kita, bagaimana kita bila kita tak boleh makan, bagaimana dengan orang lain tak ada makanan, kan? Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, Nabi SAW telah buat satu garis panduan di dalam merealisasikan hikmah puasa ini, sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan lain-lain daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bih. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan qaula zur, perkataan bohong, perkataan dusta. Saya kata termasuklah tulisan-tulisan bohong yang ada hari ini. Kita hidup hari ini di alam maya, kan? Saya selalu bergurau dengan para jemaah. Kita kata kita hidup hari ini di alam maya. Satu mazhab baru yang melanda kita hari ini, kalau salah terjebak kita, maka kita akan kerugian besar di akhirat. Nama dia mazhab wasafi. Mazhab apa?
Mazak wasapi ni lah duk main WhatsApp tu lah. Kan? Mazak wasapi. Ustaz, maaflah saya tak cakap bohong. Saya tak kata, mulut saya sepatah pun tak keluar. Tapi tangan saya duk share, duduk sebar-sebarkan benda yang tak betul. Duduk like orang-orang yang buat fitnah kepada orang di bulan Ramadan. Kita kata sama. Sabar. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala larang. Kalau kita dengar orang bercakap tak baik, Allah katakan, fala taq'udu ma'ahum. Fala taq'udu, jangan duduk dengan mereka. Innakum idzam mislum. Kalau kamu duduk, kamu jadi seperti mereka. Maknanya kita duduk dalam grup orang mengumpat orang kita tak keluar, tak left group. Masya Allah. Ustaz senang-senang je cakap, suruh left group. Ada orang kata pula, ketua gaus WhatsApp telah keluar fatwa. Dia kata mana-mana orang left group ni telah putuslah silaturahim. Kita kata Masya Allah, ini semua grup-grup mazhab wasapi yang menyusahkan kita para jemaah sekalian. Mana ada orang left group yang duduk buat maksiat itu dikira putus silaturahim? Bukan grup keluarga, family terdekat. Baik. Nabi kata, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi. Masih lagi meneruskan perbuatan yang tak baik di bulan Ramadan. Wal jahl. Dan juga melakukan perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan as-safah, perbuatan bodoh. Dalam terjemah dalam syarah dia kata, wal jahlu as-safah. Tindakan yang bodoh sama ada dalam diri kita sendiri atau kepada orang lain. Seperti duduk bertempik, kata macam-macam. Bulan Ramadan pun masih lagi duduk mengata orang, masih lagi duduk mengeluarkan suara-suara yang tidak baik. Itu dia panggil safah. Apa? Jadi termasuklah kata di para ulama hadis, wa yadkhulu fil jahl jami' al-ma'asi. Termasuklah perbuatan jahil, perbuatan bodoh itu semua perbuatan mungkar dan maksiat. Bukan saja qaul zur ni maknanya perkataan bohong, tulisan-tulisan dusta, beramal melakukan perbuatan-perbuatan yang batil, tapi al-jahlu itu semua jenis maksiat. Tak kira lah maksiat yang zahirnya yang batin. Kita kata kita tak kata apa-apa tapi tangan duduk menulis ataupun duduk kata dengan orang atau macam apa saja, maka itu dia panggil perbuatan yang tidak baik. Apa Nabi kita kata? Kata di Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, man amila su' fahuwa jahil. Siapa dia buat benda yang buruk, maka tanda dia jahil. Wa min jahalatihi, kerana dia jahillah dia buat amalan yang buruk, masya-Allah. Itu dia panggil ayat man amila su' fahuwa jahil. Min jahalatihi amila su'. Kerana dia jahil, dia buat benda yang tak baik. Allahu akbar. Kata di Abul Aliyah rahimahullahu taala, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, kullu zambin asaba 'abdun fahuwa bijahalatin. Mana setiap dosa yang terkena kepada seorang itu, maka itu bijahalah, dengan sebab kejahilan dia, dengan sebab kealpaan dia. Para jemaah sekalian, akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, falaisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tidak berhajat orang ini tinggal makan dengan minum. Maknanya mu tak makan tak minum. Makan dengan minum tu asalnya haram ke halal? Halal. Nasi yang kita masak, air yang kita dapat daripada air yang sumber yang halal, semuanya halal. Tapi kenapa kamu tak makan siang hari? Isteri yang kita kahwin sungguh. Bukan kalau kahwin hari pun kalau cukup syarat, kan? Kita kata jadi. Hari ni pula sibuk pula ni. Kahwin secara online pula ni. Secara live ni. Jadi pihak Malaysia telah mengeluarkan buat contoh perkahwinan, menunjukkan sah. Ada pula orang duk share mari daripada fatwa-fatwa lain, dan sebahagian daripada ustaz-ustaz duk mengeluarkan fatwa sendiri tidak sah. Kita kata kita bincang baik-baiklah. Kita ada majlis fatwa, kita ada ahlul fatwa, darul ifta, kita boleh bincang. Tak usah duduk bincang di alam maya yang akhir sekali menimbulkan masalah kepada masyarakat. Isteri yang dikahwin secara rasmi, secara baik-baik, kan? Tapi Masya Allah, tabarakallah, apa dia? Tak ada pula, tak berani pula kita nak meninggalkan benda-benda yang memang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang tanya, Ustaz, kenapalah dalam kitab fiqh ni tak sebut? Dia duk sebut yang batal puasa ni makan, minum, jima, haid,
nifas. Dan hadis ini jelas. Nabi kata siapa yang tak meninggalkan perkataan bohong, Allah Ta'ala tak berajak dia meninggalkan makan minum. Kenapa pula ulama tak masukkan di dalam senarai membatalkan puasa? Mengumpat orang, mengutuk orang, tampar orang, contohnya. Kenapa tak masuk? Kita kata para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha berkuasa, yang dia letak di hadapan kita tak boleh makan, minum, tak boleh melakukan persubuhan itu dengan isteri itu, semua itu benda halal. Tapi Allah sekat daripada terbit fajar sampai maghrib, nak tengok manakah di kalangan kamu orang yang bertakwa, orang yang mampu menahan diri daripada melanggar larangan-larangan perintah Allah Azza wa Jalla, sedangkan kamu boleh je langgar. Makanan kita masak siap-siap tengah malam, waktu siang hari masuk dalam microwave, mana ada bau, senyap-senyap masak makan. Duduk dengan isteri, tutup lampu, tutup pintu, senyap-senyap, boleh je buat. Tapi kenapa tak buat? Makhafatallah. Allah Ta'ala liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Allah Ta'ala nak tengok siapa di kalangan kamu orang yang betul-betul takut pada Allah Ta'ala ketika di alam bil ghaib, maknanya tak ada orang tengok, tak ada makhluk tengok, dia tahu Allah yang maha berkuasa nampak apa yang kita buat. Inilah yang dikatakan tahap takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hikmah puasa nak melatih diri manusia supaya bersifat takwa, maka kita sanggup meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena makhafatallah, karena ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi latihan ini besar. Latihan ini besar. Maka hadis ini, hadis yang Abu Hurairah ini menunjukkan kepada kita dua perkara. Yang pertama sekali, orang yang berpuasa mesti menjaga dirinya daripada terjebak kepada dosa dan maksiat. Kalau mulut tak makan, tapi yang keluar tu macam-macam, maki serana, sumpah serana, maki hamba orang, kita kata itu orang tidak berpuasa, itu orang tak makan nama dia. Kenapa dia itu tahu? Mengamuk. Dia tak makan. Dia tak makan. Kena kata puasa, puasa semua sekali. Kan? Puasa semua sekali. Kerana ada riwayat Ruwiya an Jabir bin Abdullah. Diriwayat daripada sahabat Jabir. Dia kata apa? Iza sumta falyasum sam'u. Kalau kamu berpuasa, puasalah juga telinga kamu. Jangan duduk dengar. Ni ada orang puasa tapi duduk dengar lagu yonyeh-yonyeh dalam telinga pagi sampai gelap. Kita puasa dengan Quran lah. Dengar tazkirah-tazkirah. Jangan duduk dengar benda-benda yang tak sepatutnya. Dengar orang mengumpat lagi dasar kan. Maka lagu ke, dengar orang mengumpat ke, dengar perkara yang tak baik, ini semua dikira perbuatan-perbuatan yang tidak berpuasa. Maka orang ini dianggap sebagai tidak berpuasa. Sebab apa? Sebab dia duduk dengar perkara-perkara yang tidak baik. Maka dalam hadis ini, bukan hadis ini, asar mengatakan apabila kamu berpuasa, falyasum sam'ak. Puasalah telinga kamu. Puasa basar, mata kamu. Ni mata ni suka juga tengok, ustaz, saya tak keluar rumah ni, PKP, tapi saya tengok cerita. Nak boleh ke buka puasa tu buat hilang puas, kan? Nak suruh hilang kita punya rasa itu jemu, nak hilang lapar, pergi tengok cerita movie. Pergi tengok cerita-cerita yang, iyalah kita kata cerita lah senang. Mana boleh tengok cerita? Cerita baik. Ialah saya kata cerita-cerita Nabi, cerita pejuang Salahuddin Al-Ayyubi, tapi pelakon-pelakonnya ceritanya Islami, tapi pelakonnya jahiliah, tak untuk aurat. Ini masalah kita. Maka mata kita perlu dijaga supaya kita tidak tengok benda-benda yang tidak baik. Jadi alhamdulillah dengan bazar terkawal lagi ni, sekurang-kurangnya mata kita nak tengok melilau benda-benda yang tak ada ni, sekurang-kurangnya tidak ada lagi sebab kita tak tengok dah. Itu para jemaah sekalian, itu di antara kelebihannya. Dan lisan, jaga lidah kamu daripada cakap yang tak baik, anil kazibi wal maharim, daripada pembohongan, daripada benda-benda yang haram. Satu, wada' azal khadim, jangan menyakiti khadam kamu. Ni kita puasa tapi duk maki ke pembantu-pembantu rumah. Bahasa tak kerti buat kerja, malah macam-macam duduk kutuk.
Dia puasa juga macam kita. Nah, panggil driver kita ke, pekerja-pekerja kita laknat. Maka hendaklah pada hari kamu berpuasa, waqar wa sakinah. Tenang. Jangan duduk mengamuk-mengamuk. Wala taj'al. Jangan kamu jadikan hari kamu berbuka puasa, hari kamu berpuasa sawa. Kita kata la. Maka di situ dia katakan, jangan jadikan hari berpuasa dengan hari tak puasa itu sama. Sebab apa? Kalau hari puasa, hari tak puasa sama, tak adalah faedah kitanya. Tak adalah faedah puasa. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang ni bagaimana hikmah besar puasa? Merealisasi tahqiqut taqwa, merealisasikan makna takwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu dipanggil hikmah yang paling besar di dalam puasa. Sekarang ni kita cuba tengok asbabut taqwa fi Ramadan. Kenapa? Sebab-sebab mekanisme manusia kena jadi orang bertakwa dan boleh menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini sangat banyak. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala buka pintu syurga. Futihat abwabul jannah. Pintu-pintu syurga telah dibuka, artinya pintu kebajikan itu terbuka. Saya nampak sangatlah para jemaah sekalian. Kita tengok orang peniaga-peniaga. Saya suka buat bandingan di Arab, di Mekah, di Madinah. Bulan Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah, pemurah. Sangat-sangat pemurah. Dia sediakan jamuan buka puasa yang dalam masjid tu dengan tamarnya, dengan rutaknya, dengan kahwanya, itu kita kata belanja kecil. Yang kat luar tu, di dataran masjid. Dia punya periuk besar-besar gini. Kambing setiap hari. Allahu Akbar. Kita bimbang pula bulan Ramadan ni bukan bulan menaikkan badan, bukan bulan boleh kawal timbangan. Hari-hari kambing. Waktu anak belajar dulu, di majlis Syekh Atiyah rahimahullah ta'ala, sahabat-sahabat yang belajar bersama dengan saya di Madinah, mungkin ingat bila saya sebut nama ni. Kita doakan Allah yaghfirlu, Allahumma darfa' darajatuhu wa jami'i masyayikhina, dan kepada semua guru-guru kita. Dia mengajar lepas salat asar. Bila habis mengajar dalam berapa minit lagi, berapa puluh minit nak maghrib, dia berhenti untuk beri laluan orang nak hafal sufrah dalam masjid. Dan kita pelajar-pelajar ni nak balik asrama jauh, maka kita keluar daripada masjid. Ada sufrah khas yang dibuat oleh orang untuk apa? Untuk jamuan kepada pelajar. Tulab, talib, jilis. Allah, dia jamuan nasi kambing, bangun sampai hari ni, Masya Allah, Tabarakallah. Nak ceritanya, tapi kalau kita tengok di musim haji, oi, Masya Allah, tak ada lagi orang buat jamuan. Yang adanya toke-toke yang duduk kejar, mengumpul duit. Maka Ramadan ni, Masya Allah, abwabul jinan, dibukanya pintu syurga. Artinya, banyak sekali pintu-pintu kebajikan dibuka untuk menggalakkan orang beramal untuk mencapai tahap mana? Tahap la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah, Tabarakallah. Sebab yang kedua, sebab orang boleh jadi takwa di bulan Ramadan, ighlaq. Allah Ta'ala tutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka ditutup. Maksudnya, qillatul ma'asi. Tak banyak maksiat. Syaitan diikat. Sebab yang ketiga, syaitan diikat. Ada orang tanya. Seorang pakcik ni. Dia kata, Ustaz, saya memang percaya kepada Quran dengan sunnah. Saya kata, memang kita kena percaya. Mana boleh tak percaya? Cuma masuk dalam kepala saya sedikit masalah. Kata, silakan. Masalah apa, pakcik? Dia kata, masalah sayanya, syaitan diikat tu. Hadis tu. Sanadnya sahih ke Ustaz? Kata sahih. Alhamdulillah hadis tu tidak jadi masalah. Muttafaqun alaih. Kan? Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Tapi, kenapa waktu pakcik pergi masjid, ini, dia nak hurah hadis tadi dengan masjid, dengan cerita dia. Saya pergi masjid, balik keluar daripada masjid, selipar saya hilang. Kalau syaitan tak ada, takkanlah selipar kita hilang. Allah kata tinggi darjat pakcik. Kan? Oh, pakcik nak betulkan dia punya kepahaman dia tu dengan selipar. Kita kata, pakcik, sepanjang hidup pakcik ni pernah tengok syaitan? Dia kata, tak tengok. Kartun syaitan tengok? Dia kata, kartun syaitan. Orang tulis kartun syaitan. Orang tak tulis syaitan pakai selipar. Kan? Mana kalau syaitan ada pun dia tak ambil selipar kita. Tapi yang ambil selipar kita tu,
galang pengganti syaitan. Itu dia panggil pengganti syaitan. Dialah yang mengganti tok syekh dia yang dirantai, dibelenggu, dipencinkan buat sementara di bulan Ramadan. Tapi dia sendiri pula pergi jadi syaitan. Kita kata itulah, atau telah ramai pendakwah mengatakan, wahai para manusia, jangan jadi pengganti syaitan. Jangan jadi pengganti syaitan. Syaitan bos tidak ada. Dia pula pergi jadi bos sendiri. Kita kata ini di antara perkara yang bermasalah kepada kita para jemaah sekalian. Inilah yang kita bimbang hari ini. Kita pula jadi pengganti syaitan. Jadi, maka dia panggil mekanisme. Nak merealisasikan tahqiqut taqwa itu sangat besar. Kenapa sangat besar? Sebab Allah Ta'ala dah beri kepada kita la'allakum tattaqun, sufidati syayatin, syaitan diikat. Dua kaitan yang cukup besar itu tuan-tuan. Itulah dia kata hikmah orang nak jadi baik ni baik. Yang keempat, sebab yang keempat kita hikmah puasa nak merealisasikan takwa itu an-nasyam. Puasa juga mengingatkan kita kepada bizuhdi fid dunia supaya kita menjadi orang yang zuhud dalam dunia. Nak jadi orang apa? Orang yang zuhud dalam dunia. Macam mana zuhud? Kan kita makan sedikit. Makan terhad. Kalau dululah, waktu kita dulu, kejar-kejar kita. Lepas solat maghrib, cepat ni, jangan makan banyak. Kita nak pergi masjid. Nanti tak ada parking kereta lah, tak ada macam-macam. Masjid dulu-dulu, sebelum PKP, ada setengah masjid buat 2 parking. Parking 20, parking 8. Kita kata Masya Allah, yatafannanuna ahlul masjid. Orang-orang AJK masjid tafannun, maknanya ada seni dia. Supaya orang tak kelahi, kamu 8.20, 8 parking sini, 20 sini. Tapi kalau tanya saya lain. Kalau saya, 8.20, 20, 8 masuk sini. Masuk tempat parking jam ni. Sebab apa? Bila dia tak boleh keluar, dia solat 20 juga. Kita ni para jemaah sekalian, kena menggalakkan manusia supaya beribadat. Bukan galak supaya dia tak ibadat. Kan dalam hadis Nabi SAW, satu malam Nabi kita solat tarawih, solat qiyam Ramadan sampai setengah malam. Sahabat-sahabat pun ada yang komplain. Zaman dulu ada komplain juga tuan-tuan. Tapi komplain macam ni lah. Macam saya nak cerita ni. Zaman kita ini komplain kalau imam baca panjang. Oi, panjang imam ni. Apa punya imam? Mentang-mentang dia hafal Quran tak baca panjang. Dah. Pergi dekat masjid lain pula. Suara macam ni pun nak jadi imam. Masya Allah. Hari ni baru kita nampak. Bila kita sendiri jadi imam, baru kita puas hati ya. Puas hati, boleh baca Qul Huwallah pun tak apa. Yang penting kita sudah jadi imam sendiri. Jadi sahabat beritahu, ya Rasulullah, kalau Rasulullah teruskan ni solat tarawih ni sampai ke sahur lebih baik. Nabi SAW yang bersepak dengan rahmatan lil alamin, dia tak layan para jemaah sekalian. Nabi tidak layan para sahabat tadi. Dia kata apa? Patut kata, masuk balik? Tak. Nabi tahu. Dia kuat. Sahabat-sahabat kuat. Tabi'in kuat. Tapi mari zaman kita ni kuat tak kuat? Masya Allah duduk siasat 8.20. Nak lari je. Kan? Maka Nabi kita SAW beri galakan. Saya tulis hadis ni dalam risalah ni supaya tuan-tuan ingat. Peringatan. Kita buat peringatan ni. Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah. Imam dia 8, 20, sampai sudah baru dia lari. Ditulis baginya pahala qiyamul lail, berdiri satu malam. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Siapa dia berdiri bersama imam, ditulis pahala qiyamul lailatin. Timbul soalan Ustaz, masa PKP ni, kalau saya berdiri dengan imam, naam. Betul-betul ada saya dengar cerita kawan-kawan kita juga. Dia kata anak dia tahfiz. Anak dia hafal Quran, baca Quran, ingat, jadi anak dia buat 20. Jadi ada di kalangan adik-beradik ni, ada 8 je, aku lari dah. Ada yang orang lain pula 8. Kita kata lah, siapa dia lari sebelum imam sudah, dia boleh pahala check out setakat tu je pahala dia. Rugi para jemaah sekalian. Habis macam mana? Jangan lari, walaupun di rumah, stay. Bukan stay at home, stay bersama imam. Selagi imam tak sudah, kamu jangan lari. Kalau lari, dapat pahala setakat yang kita lari. Check out. Rugi. Marilah kita ihya Ramadan kita dengan kuat. Maka Ramadan, Siyam mengajar kita supaya menjadi orang yang zuhud dalam dunia ni. Supaya kita tidak jaga batin kita, jaga perut kita. Jangan duduk sibuk-sibuk.
Sekarang ni kita kena jaga sendirilah. Dulu kita sibuk nak pergi masjid kan. Sekarang ni jaga sendiri, kita kontrol sendiri. Yang kelima, puasa juga membiasakan diri kita, nafsu kita, meninggalkan perkara-perkara yang kita suka, syahwat-syahwat yang kita suka. Hari ni tak usahlah tuan-tuan. Jangan ikut nafsu. Kita tanya, mak masak apa hari ni? Mak kata, alhamdulillah, mak sempat masak 1 lauk, 2 lauk je. Kita kata, alhamdulillah. Allah nak didik kita zuhud. Tak payah. Tak sedap ni. Buka internet dulu. Murtabak mana? COD ada? Ada. 10 biji. Buka yang ni pula, ni kuih. Akhir sekali, daripada tak ada bazar Ramadan, tapi bazir Ramadan tetap wujud. Bazarnya tidak ada, bazirnya ada. Apa dia? Beli banyak, makannya tak banyak. Kita kata, Masya Allah, kontrollah diri kita para jemaah sekalian, jangan kita bazirkan Ramadan kita. Bazar tak ada, tapi bazir pula ada. Kita kata rugi. Maka, supaya kita tidak kehilangan pahala yang besar, kita biasakan diri kita meninggalkan keinginan-keinginan nafsu. Yang keenam, puasa sendiri boleh melemahkan tubuh kita, khususnya untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Kenapa tak maksiat tu? Saya puasa. Kenapa tak, kalau kawan-kawan ada duduk dalam grup, duduk share benda-benda maksiat, benda-benda mengumpat, kita kata maaf kita puasa ni. Kan Nabi sebut dalam hadis, iza sabahu ahad, kalau orang maki kita, orang sumpah kita, orang kata tak baik kepada kita, falyaqul inni shaim. Naklah dia kata aku puasa. Sama ada dia kata betul ataupun dia ingat. Falyaqul fi nafsi. Ulama tafsir dua. Falyaqul fi nafsi. Naklah dia kata dalam diri dia, inni shaim. Maaf tuan, saya puasa ni, saya puasa. Dia kata dalam diri dia puasa. Ataupun dia kata sungguh. Saudara, stop. Ni siapa yang hantar mesej ni? Mengumpat orang, duduk kutuk orang, duduk keji orang, kita kata inni shaim, aku puasa. Sama ada kamu tarik balik ataupun saya keluar. Bagi amaran. Dia kata puasa-puasa marah juga. Bukan marah. Puasa, nak jaga kualiti puasa, kita tak boleh biarkan perkara ini berlaku. Jadi puasa melemahkan kita, tapi tak lemah-lemah juga macam mana. Yang ketujuh, puasa fi Ramadan ibadatun mushtarakah. Puasa Ramadan ibadat yang bersama, orang yang baik, orang yang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, kan? Kita duduk di masjid, duduk di rumah, semuanya kita berpuasa. InsyaAllah kita mengatakan itulah di antara dalam siri yang lepas, dalam kitab Pengindahan Islam, saya kata puasa simbol penyatuan ummah. Simbol kesatuan ummah. Kita berhenti makan pada waktu yang sama. Hatta yatabayyana lahumul khaytul abyad. Bila terbit fajar, semua berhenti. Saya tak kata jam sama, tapi terbit fajar sama. Kita di sini terbit fajar, orang di Mekah terbit fajar, orang di Jepun terbit fajar, semuanya akan berhenti makan. Dan kita akan berbuka pada saat yang sama apabila maghrib. Masya Allah, itu dipanggil kesatuan ummah. Maka ummah itu perlu bersatu. Kalau tidak, kita bila nak satu? Masya Allah, tabarakallah. Dan yang ke-8, tanda tuan-tuan. Yang ke-8, sebab-sebab kita nak mendapat menjadi orang yang bertakwa, hikmah dianya. Sebab yang ke-8, ma hayya Allahu Ta'ala fihi min asbabil maghfirah. Sebab Allah Ta'ala buka pintu-pintu keampunan yang cukup banyak. Dalam hadis atakum Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi beritahu, walillahi utaqa'um minan nar wa zalika fi kulli lailatin. Allah Ta'ala mempunyai senarai orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka fi kulli lailatin, pada setiap malam. Pada setiap malam. Kita hari ni, baiklah, sekarang ni para jemaah sekalian, masa kita sangat terhad, sangat cemburu dengan kita, maka kita beralih kepada asbabul maghfirah fi Ramadan. Sebab-sebab keampunan di bulan Ramadan. Apa dia sebab keampunan di bulan Ramadan? Banyak. Yang pertama sekali, siyamu Ramadan. Puasa itu sendiri adalah menjadi sebab pengampunan dosa. Dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa dia berpuasa bulan Ramadan imanan dengan cara dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu puasa? Karena Allah Ta'ala perintah. Itu mana iman. Wahtisaban. Kenapa kamu berpuasa? Sebab ihtisab. Mengharapkan keampunan Allah. Mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan kasih sayang Allah. Kita, kenapa kamu puasa? Nak kuruskan badan. Nak diet? La. Program ni tak jadi. Puasa dua syarat. Iman, ihtisab. Apa kita dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Bisyam, dengan puasa, gugurnya dosa. Ini hikmah besar kenapa Allah Ta'ala beri pada kita puasa. Tadi nak jadi bertakwa, nak jadi orang takwa, ni pula. Keampunan Allah Ta'ala besar. Hadis ini muttafaqun. Hadis yang sama. Tapi sebab yang kedua. Tanda tuan-tuan. Sebab yang kedua, qiyamul Ramadan. Siang hari kita berpuasa dan malamnya kita qiyam, berdiri, beribadat kepada Allah SWT di bulan Ramadan. Dalam hadis yang sama juga. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban." Siapa dia berdiri pada malam-malam Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosanya yang lepas. Hei, Ustaz, cakap dia betul. Kami anak beranak ni nak buat 8 rakaat pun penat ni. Kan? Terpaksa kena buka Quran, beli Quran besar, ataupun guna handphone. Macam-macam dah ustaz dah ajar. Saya tak ajarlah, saya tengok video tentang nak penggunaan ni dah ramai. Kita pun memadai, insya-Allah. Habis apa lagi yang saya boleh buat? Ramai orang tanya, apa yang saya boleh buat lagi ustaz? Nak solat tak larat dah ni. Kalau anak-anak tak larat, kita larat tak? Saya pun tak apa larat juga. Itu problem kita. Dan anak-anak tak larat, makul lah. Orang Arab kata makul, mata logik lah kan. Tapi ayah dia tak larat juga. Tak larat juga. Baik. Tak larat tu kenapa? Dia kata dua sebab tak larat. Yang pertama sekali, kerana saya tak boleh baca Quran panjang-panjang. Kita kata kita boleh pegang Quran kan? Boleh pegang handphone, boleh pegang mushaf. Apa lagi yang masalahnya? Nak baca ustaz tergagak-gagak. Macam-macam alasan. Isteri tak larat juga. Sebab tak boleh berdiri lama contohnya. Kita, kalau yang tak boleh berdiri lama, kita boleh duduk. Ambil kerusi duduk, pegang Quran Allahu Akbar, baca. Boleh je. Baiklah. Saya tak paksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak paksa kita lebih daripada yang kita mampu. Kalau kita tak mampu, Allah Ta'ala maafkan kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita ni semuanya akan mendapat kemaafan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kita boleh kata ulama qiyam di sini bukan makna solat saja. Kita sambil duduk, kita baca Quran, kita istighfar, kita berzikir. Hei, saya ni duit banyak ustaz, tapi nak pergi ke bank tak boleh. Tengok-tengok risalah yang Abu Anas bagi ni, ada je nombor akaun. Dah. Untuk asnahnya, untuk pendidikannya. Kita kata, Masya Allah, duit aku banyak. Tak ada kerja malam ni, ambil dia punya handphone, buka akaun, RM10 sini, tahfiz ni 50, orang miskin, keluarga kita ni 100. Bagi je duit. NGO, bantu saudara kita di Palestin, bagi. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Luang, abwabul khairat, pintu-pintu kebaikan tu sangat luas para jemaah sekalian. Kita jangan sempitkan perkara yang Allah Ta'ala luaskan. Perkara yang Allah Ta'ala luas, jangan disempitkan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab yang ketiga, qiyamul lailatul qadri. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa dia berdiri pada malam Lailatul Qadar, beribadah, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Sebab yang keempat, ijtinab. Kita boleh meninggalkan dosa-dosa besar. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsah. Solat 5 waktu. Jumaat dengan Jumaat yang akan datang. Ramadan ila Ramadan. Kita puasa Ramadan tahun ni, dengan Ramadan setahun akan datang, mukaffiratum ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara 2 Ramadan, apabila dengan syarat kita tinggalkan dosa-dosa besar. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dalam Muslim. Sebab keampunan yang kelima, at-taubatu ilallah. Adalah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat. Ya Allah, aku dosa aku banyak.
Ya Allah, dengan sebab dosa-dosa aku inilah corona, covid ni mari. Ampunkan dosaku, angkatkan corona, kaitkan. Kita kait dosa, kita minta ampun, kita minta Allah Ta'ala hilangkan wabak COVID-19 ataupun virus corona ni, minta diangkatkan segera. Kita tambah lagi belakang, Ya Rabbi, angkatlah corona ni, aku nak pergi masjid. Masya Allah, letak di situ. Pengharapan yang tinggi. Ada di kalangan hamba Allah, lau aqsama ala Allahi la abarrahu. Ada di kalangan orang ini, kalau dia bersumpah, Allah Ta'ala tunaikan sumpah dia. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya kita nak bersumpah pun, biarlah kita jadi orang baik dulu. Kalau tidak jadi sesumpah pula, tak ada makna kita kan. Banyak istighfar. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kita selalu dengar Nabi kita banyak istighfar dalam satu majlis. Sahabat kata, Abdullah Umar kata, aku duk hitung, Nabi kita satu majlis, dia beristighfar 100 kali. Bagaimana istighfar? Tengok dalam riwayat ni, saya nak ajar tip pada para jemaah sekalian, tulis. Ataupun rakam. Hak kita kata istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu biasa kita kata. Hak Nabi sebut dalam riwayat ni, sempat dah rakam. Ataupun tulis. Kata, Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli, mudah ya. Kita belajar mengikut cara Badui. Orang Badui Arab ni, orang kampung, dia tak ada surat kertas apa, tak faham nulis dia. Tapi dia hitung. Rabbighfirli, tengok. Satu kalimah, Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan terimalah taubatku. Allahu Akbar. Bahagia kita para jemaah. 100 kali Nabi kita baca. Ibnu Umar kata 100 kali aku duduk dengar Rabbighfirli wa tub. Sedangkan Nabi itu maksum. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma tak ada dosa dia, tapi dia ajar kepada kita Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ingat dah? Ingat insya-Allah. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, terimalah taubat aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha kasihan belas. Masya Allah, hadis ni rawahu Imam Ahmad dan lain-lain. Tak kiralah bukan Ramadan sajalah, kita boleh baca sentiasa, kita baca sentiasa. Allahu Akbar. Yang ke, baiklah, kita terus pergi kepada, berapa dah tadi, mekanisme bertaubat kita ada, istighfar, ada 5 sebab. Kemudian kita berpindah kepada atharus siyam fit ta'amul ma'al akharin. Bagaimana kekesan puasa itu untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Kesan puasa, bila kita berpuasa, tadi kita dah sebutkan. Bila kamu puasa, jangan jadikan yaumu saumikum wa yaumu fitrikum sawa. Jangan samakan hari puasa dengan hari tak puasa. Maka, apakah kesan? Kesan dianya, puasa ini adalah merupakan madrasah tarbiyah. Pusat pendidikan untuk manusia menjadi orang bertakwa. Di antara takwa, yang pertama hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan husnul muamalah ma'al akharin. Biarlah kita baik muamalah kita dengan orang lain. Dengan cara mana? Bisulukil akhlaqil hasanah. Dengan cara kita berakhlak dengan akhlak mulia yang diajar oleh Islam dan menjauhkan diri daripada akhlak-akhlak yang buruk yang telah dilarang oleh Islam. Maka biarlah nampak kesan puasa itu seperti hadis yang saya baca tadi, hadis Abu Hurairah, wa idza kana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Kalau hari kamu berpuasa, jangan rafas. Ar-rafas dengan makna apa? Al-kalamul fahish. Jangan sekali mengeluarkan perkataan keji, bodoh. Ni kita puasa. Ada setengah orang yang pergi masjid, puasa. Kan? Dia parking kereta, ada orang mari lambat, sekat belakang. Keluar-keluar lepas solat, ni kereta menatang mana ni? Celaka ni. Masya Allah. Solat di suara depan, belakang imam. Tapi mulut tak puasa. Duk maki orang. Selipar dia jatuh dalam parit. Dilanggar oleh budak. Maki selipar. Kita kata ni apa orang ini? Rafas. Kalam fahish. Dan juga kalam fahish ini dengan makna ada kata rafas yang berkait dengan wanita. Puasa tapi duk bisik kawan-kawan. Comel orang tu. Alah. Jangan. Ataupun duduk SMS dengan isteri sendiri tengah hari. Malam nanti gini-gini. Lah. Kita berpuasa. Puasa semua sekali.
wala yaskhab, dan jangan mengangkat suara ke atas orang dengan marah. Oh, duk metempik maki orang tu, kata orang la, kita kata ini tidak berpuasa. Jangan buat. Jangan juga cakap banyak yang tak ada faedah. Itu pun tidak apa ni? As-sakhab. Nabi kata, fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada orang mari nak maki dia, kemari orang nak pukul dia, mari nak katak dia, nak bunuh dia, falyaqul, dia kena kata inni mru'un shaim, aku ni puasa. Tadi saya dah sebutkan, inni mru'un shaim tu ada dua. Yang pertama, sama ada kita kata sungguh kepada orang tu. Sekali saya bawa kereta di Madinah, adalah silap macam mana saya mari Arab marah, dia buka tingkap. Dia maki kita, majnun entah, ghabi, macam-macam dia kata. Kebetulan hari tu tak silap saya, hari Khamis ke hari Senin, kita puasa sunat hari tu. Saya tak menipulah maknanya, nak kata sungguh. Tengok, kita pun buka tingkap. Assalamualaikum Syekh. Ma'alish, inni saim. Kita kata, orang Arab ni kalau nak cakap, kita kata ma'alish, tak, maaf Syekh, sorry, saya puasa. Dia pun tengok, anta saim? Alhamdulillah. Dia tutup tingkap kereta, terus pergi. Yang terus duk maki tadi, bila kita kata puasa, berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Kita sini tak boleh cakap macam tu. Ini riak ni, pula dah, macam-macam. Yang penting kita tengok suasana lah. Jangan pula hari-hari duduk update. Saya puasa hari ni, puasa sunat lah. Tak ada faedah. Tapi kalau macam ni, orang tengah duk marah muka-muka, terangkat telinga, duk maki kita, kita kata inni mru'un shaim. Satu, kata di para ulama, ataupun kita kata dalam hati kita, jangan jawab. Jangan lawan. Kita kata ini aku puasa, sabar. Ni ada setengah orang ni yang lain cerita. Bila dia nak marah, dia makar. Dia maki siap, dia kata-kata. Lepas tu dia urut dada dia. Allah, nasib baiklah saya sabar. Nasib baiklah saya sabar. Lepas dia maki orang, dia kata nasib baik saya sabar. Habis kalau tak sabar, apa jadi? Allah, kalau itulah sabar. Lepas kita kata orang, lepas kita maki, kita tempik pada orang, tiba-tiba kita kata sabar, maka jawabnya kita semua ni sabirin, termasuk di kalangan orang yang sabar. Allahu Akbar. Maka para jemaah sekalian, interaksi kita dengan manusia di bulan Ramadan ini mesti baik. Jangan duduk marah, jangan duduk bertempik. Kalau ada masalah apa-apa, kalau ada orang kata tak baik kepada kita, kita belajar dengan hadis tadi, dan juga kita ambil daripada Al-Quran Karim dalam surah Al-Furqan, tanda tuan-tuan, surah Al-Furqan ayat 63. Allah kata apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Taala yang baik itu bila berjalan di atas muka bumi, hauna, tunduk, tawadha, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau orang jahil, orang tak betul, orang yang mari duk marah-marah kita, qalu salama, kita kata selamatlah. Jangan layan. Itu dia panggil adab yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jangan duk jawab balik. Kalau jawab balik, dia api ni macam itulah, dia akan meletup. Bila dia meletup, jadi masalah kepada kita. Maka para jemaah sekalian, itulah di antara hikmah puasa. Tuan-tuan boleh rewind balik ataupun undur balik. Hikmah puasanya, Allah Ta'ala nak tengok kita menjadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa. Sebab-sebab ketakwa, nak jadi takwa tu saya sebut tadi, ada 8 mekanisme yang Tuhan beri. Di antaranya sabar dan sebagainya. Di antaranya istighfar. Dalam istighfar tu ada 5 perkara yang telah kita bincangkan. Mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha tinggi, dengan sifat-sifatnya yang maha, nama-nama yang indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala, Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah kami supaya dapat berpuasa dengan sempurna, dapat berdiri pada waktu malam melakukan ibadat dengan sempurna, dapat baca Quran setiap hari, pagi, petang, siang, malam, dan dapat menjaga akhlak kami di bulan Ramadan. Biarlah kita menjadi manusia yang syukur, manusia yang sabar, manusia yang boleh meninggalkan perkara-perkara yang boleh mencacatkan, yang boleh mencalarkan puasa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan puasa kita, dan kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, dengan nama-namanya yang indah,
dengan sifat-sifatnya yang tinggi, yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala hilangkan penyakit corona virus ini daripada negeri kita, daripada yang pertama sekali daripada keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, daripada kampung kita, daripada negeri kita, dan daripada negara kita secepat mungkin. Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, dengan kuasa-Mu ke atas makhluk, hilangkanlah penyakit ini, dan dapatlah kami kembali, hantar balik kami ke masjid-masjid, untuk kami ihyakan masjid rumah Engkau, Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin.